Jadi bila saya umur 18 tahun, saya murtad dari agama Buddha. Dia bermula seawal usia 11 tahun. Usia 11 tahun tu bukan saya mencari agama Islam. Tetapi usia 11 tahun tu saya beragama Buddha. Tetapi bila usia saya 11 tahun, datuk saya meninggal dunia. Dan bila datuk saya meninggal dunia, ada satu upacara yang mereka lakukan. Dan di mana mereka panggil Sami, mereka datang panggil Sami untuk buat satu upacara. Tapi upacara tu saya tak faham. Sebab bahasa yang dibaca pun saya tak faham. Sebab dia cing-cing-cang-cang, cing-cing-cang-cang, saya tak tahu. Betul, saya tak tahu. Jadi, saya pun tanya pada sanak saudara, saya tanya, yang ni untuk apa ni? Maka mereka jawab, oh, yang ini sebenarnya adalah upacara untuk memudahkan roh datuk pergi ke syurga. Okeylah. No question asked. Tetapi kemudian, waktu yang sama, ada upacara yang lain. Upacara membakar rumah kertas, kereta kertas, orang gaji kertas, pemain VCD kertas dan juga duit kertas. Duit kertas bukan ringgit Malaysia, tapi duit neraka. Yang mati seorang, upacaranya ada dua. Maka saya pun tak faham. Yang ni pergi syurga, yang pergi neraka ni siapa? Lalu saya pun tanyalah, yang ni untuk siapa pula? Lalu mereka jawab, oh, yang ini sebenarnya adalah untuk datuk. Kalau datuk tak dapat pergi syurga, datuk pergi neraka, datuk boleh pakai ini semua barang. Waktu itu saya jam sikit. Sebab saya tak faham. Sebab saya mula rasa keliru. Saya rasa keliru sebab, pergi syurga boleh enjoy, pergi neraka boleh enjoy ke? Sebab falsafah cara kami dididik ialah, manusia ini kalau dia buat baik, selepas mati dia pergi syurga, dia enjoy. Kalau dia jadi orang jahat, dia pergi neraka, kena seksa. Tapi sekarang, pergi syurga enjoy, pergi neraka pun boleh enjoy. Apa matlamat buat kebaikan di dunia? Kalau pergi sana pun, yang penting mati ada duit, ada orang buat upacara. Itu je lah. Lalu saya tanya, dan mereka kata, mana kita orang tahu? Ikut je lah. Orang dulu-dulu sudah buat. Maka saya kata, mana boleh? Sebab dalam orang Cina, kami juga ada falsafah, jangan buat sesuatu kerana orang lain suruh buat. Tetapi kena tahu kenapa kena buat. Jadi saya tanyalah kenapa kena buat. Lalu jawapan mereka tinggikan suara. Dah, sudah, jangan tanya. Ikut je lah. Rasa-rasanya saya tanya lagi tak? Tak tanya dah. Tahu tak kenapa tak tanya dah? Dah kena marah tu memang dah kena lah. Kalau tanya lagi memang kena sebat. Tak ada nak tanya. Tak nak tanya. Jadi tak tanya bukan sebab saya dapat jawapan, tapi persoalan itu bermain di kepala otak saya. Ya, saya tak dapat jawapan. Tak dapat jawapan. Jadi saya rasa agama Buddha mengajar saya benda baik. Benda yang baik. Jadi bila saya umur 18 tahun, saya murtad dari agama Buddha. Saya dan keperluan murtad dari agama Buddha. Saya jadi free thinker. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan bukan manusia dan manusia ni tak boleh jadi Tuhan. Sebab bagi saya, kalau Tuhan ni ialah manusia dan manusia boleh jadi Tuhan, buat apa saya nak sembah Tuhan? Lepas saya mati, saya pun boleh jadi Tuhan. Sebab saya pernah tanya dekat kawan saya. Saya kata, ini Tuhan ke manusia? Dia kata dia Tuhan. Tapi saya kata macam manusia je. Yalah, sebelum tu dia Tuhan, lepas tu sebelum tu dia manusia, lepas tu dia Tuhan. Saya kata bila dia Tuhan, bila dia manusia? Oh, masa dia hidup dia manusia. Oh, maksudnya lepas mati dia jadi Tuhan. Siapa lantik dia jadi Tuhan? Lalu dia kata, sebab orang tengok kepada kehidupan dia itu seorang yang berani, maka dia angkat jadi devil, dia dituhankan. Saya tanya dia macam lepas tu, waktu tu saya belum Islam lagi. Saya kata, kalau macam tu, kenapa tak sembah orang yang angkat dia jadi Tuhan? Dia lagi Tuhan apa? Contohnya, kalau saya boleh melantik ketua pengarah, saya lebih powerful ke ketua pengarah lagi powerful? Saya lagi powerful. Arahan saya lagi patut didengar. Kalau seseorang itu boleh melantik Tuhan, dia lagi Tuhan daripada Tuhan. Kenapa melantik Tuhan yang kemudian dia sembah? Waktu itu saya tanya pada sahabat saya. Jadi bagi saya waktu itu, bila saya buat konsep macam ni, Tuhan tak boleh jadi manusia, manusia tak boleh jadi Tuhan. Waktu itu, semua agama yang saya kenal di Malaysia, saya dah reject kecuali Islam. Tapi saya tak masuk Islam lagi dan saya tak peluk Islam lagi. Sebab bagi saya, Islam ni agama hak milik eksklusif orang Melayu. Okey? Sebab orang Melayu pun tak share sangat Islam dengan saya. Saya ramai kawan Muslim sebab saya dulu main bola kan. Saya main bola, majoriti kawan saya ni Melayu. Jadi,
Tapi saya tak tahu tentang Islam sangat. Tak tahu. Melainkan saya tahu orang Islam kena solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tak boleh makan kerbau pendek. Tahu kan kerbau pendek? Kerbau yang pendek, yang ekornya kerinting sikit. Ya? Lepas tu, tak boleh minum arak, tak boleh berjudi. Okay? Dan yang paling bestnya dia kata, lelaki boleh kahwin 4. Itu je. Itu je lah yang dia cerita. Itu je yang saya tahu. Jadi, waktu itu, selepas saya murtad, saya rasa, cara hidup saya macam mana? Nak simpunya kan senang je. Jadi itu cara hidup saya. Kalau orang Islam solat fardu 5 kali sehari, saya pula pergi kelab, pergi pub, pergi disco, fardunya 3 kali seminggu, tak termasuk sunat tahajud qiyamul lail. 3 kali seminggu itu confirm pergi punya kelab. Ini regular lah, dekat kelabing, kaki kelabing lah. Dulu on the dance floor, sekarang bukan. Sekarang on the ceramah floor. Okay? Itu dulu. Jadi, waktu itu hidup saya macam tu. Genting Highland tu, pergi kasino tu untuk tahun baru Cina tu biasalah. Okay? Masuk je. Beres. No problem. Tetapi, perubahan dia, bila tahun 2005, ini saya singkatkan banyak. Tahun 2005, saya tercedera ketika main bola sepak. Saya berhijrah seketika pergi ke Kuching, Sarawak. Dan di Kuching, Sarawak ini, dia tak macam di Kuala Lumpur. Banyak tempat hiburan, dekat dan sebagainya. Tapi di Kuching, Sarawak, ada juga. Tapi tempat hiburannya kecil dan jauh dan saya tak banyak duit. Jadi di Kuching, Sarawak itulah saya mula berfikir, apa sebenarnya tujuan kehidupan ni? Sebab enjoy tu saya dah enjoy dah. Saya ni, dulu minum bir tu, tak ada apa, tak ada rasa dah. Bagi saya, macam Tiger Beer ke Carlsberg ni macam low class sangat dah. Saya dah sampai level nak pergi kepada, memang bukan nak pergi dah, memang dah pergi kepada level Jack Daniel, Hennessy semua tu lah. Okay? Memang ambil yang, tak payah nak cerita semua tu lah. Tapi, arak tu memang biasa bagi saya. Tapi saya bukan jenis mabuk. Sebab saya tak suka mabuk, saya suka sekadar minum untuk social saja. Walaupun saya minum arak, saya tak pernah ambil ecstasy, tak pernah ambil dadah dan saya tak pernah merokok. Saya tak pernah. Okay? Jadi waktu di Sarawak, saya tertanya pada diri saya, apa tujuan kehidupan ni? Adakah kehidupan ini sekadar makan, minum, kerja, dapat duit, kahwin, dapat anak, tua, sakit, mati? Kalau inilah kehidupan, apa beza saya dengan kera dekat hutan? Apa beza saya? Tak ada perbezaan. Dan waktu saya mula nak dekat dengan Islam, tiba-tiba suatu hari, ada kawan saya, 2 orang, dua-dua Muslim. Bila naik kereta saja, saya terkejut tengok belakang. Terkejut saya tengok kat belakang sebab kawan saya ini perempuan. Saya tak pernah saya selalu saya tengok dia bertudung. Tetapi pada malam itu, dia duduk kat belakang kereta, dia tak bertudung. Saya husnuzon. Saya ingat mungkin tadi dia cuci tudung tak sempat nak kering. Itu yang dia tak pakai. Tak apa, ini husnuzon lah tu. Jadi mereka bawa saya pergi ke pub. Bila bawa pergi ke pub, saya ingat mereka nak bawa saya sekadar nak minum coke ke, nak minum air orange ke, tak apalah. Sampai kat sana, saya yang kape ni dulu, mereka pula yang kata, tak apa, kamu duduk. Kami pergi order. Sekali order, datang 3 bir.